ya, bahawa Allah memang sebenarnya memberi hati itu sebagai wadah, tempat, tuan-tuan. Seperti mana kalau kita cawan untuk kita letak air untuk diminum, maka letaklah air apa saja, itulah yang kita minum. Sehingga kalau kita letak racun, racunlah kita minum. Maka hati itu umpama dan ibarat. Jadi apa yang kita letak pada hati itu, maka natijah ataupun kesan dia amalan, ya. Jadi kalau mulia, mulialah amalan. Kalau buruk, maka rosaklah amalan. Jadi dalam hal ini, hati ini merupakan intipati, ya. Intipati seorang insan, dan ia merupakan peranan utama ke atas kebaikan ataupun keburukan, sikap ataupun dikata akhlak. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah bersabda, tuan-tuan, ya, yang mafhumnya, ya, ketahuilah bahawa di dalam tubuh manusia ada seketul daging. Ini kita selalu dengar lah, inna fil jasad mudratan, ya, iza saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala hiyal qalb. Apabila baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau rosak, rosaklah seluruhnya, iaitu daging tadi. Ala hiyal qalb, ketahuilah daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Jadi cukup penting, ya. Cuma kita nak memahami, baik dia, baiklah seluruhnya, iaitu amalan. Bagaimana kita nak memastikan hati itu dalam keadaan yang baik? Kerana kalau buruk, buruklah keadaan. Kalau tak letak benda baik, maka akan jadilah buruk padanya. Dan kita duk mengaji kitab-kitab yang mengajar tentang hati, tasawuf. Bermula padanya sifat ataupun hati yang mulia, hati yang baik, mana padanya sifat mahmudah. Kalau tidak, tuan-tuan, maka hiduplah sifat mazmumah. Dan kita kena faham, ya, bahawa, ya, hati ini dipelihara oleh akal, tuan-tuan, tapi dirosakkan oleh nafsu. Alhamdulillah, ya, lepas ni saya tak boleh cakap dah, ada orang lain boleh cakap dah. Mana hati dipelihara oleh akal, tapi dirosakkan oleh nafsu, maka mendatangkan mahmudah oleh akal, tetapi hidup mazmumah kerana nafsu, ya. Kerana itu dalam Quran bila sebut wala tattabi ahwaahum, jangan ikut keinginan mereka, wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun, jangan ikut nafsu kerana dia bukan di atas kebenaran. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudanillah, siapakah yang lebih sesat daripada mereka yang menuruti hawa nafsu, ya, kerana hawa nafsu ini bukan di atas petunjuk. Jadi bila kita lihat situ, maknanya dipelihara oleh akal, maka akal tadi mesti tunjangnya petunjuk, kan? Kita mesti kaitkan supaya jangan kita nampak satu tanpa kita kaitkan dengan benda-benda lain. Akhirnya kita kata kita gunakan akal, tapi akal yang tidak berpandukan kepada panduan atau petunjuk Allah Ta'ala tetap dikira sesat. Kenapa? Kerana ketika itu akal dia berpandukan kepada nafsu. Itu yang kata jangan sekali-kali dibiarkan nafsu menguasai akal, ya, tapi akal dia menundukkan nafsu, ya. Baik. Jadi di situ dia kata mana kita kena pegang, dan kita kena ulangi suatu keyakinan, suatu kepercayaan untuk dipegang bersama. Tuan, marilah kita jaga hati-hati kita. Jangan rosakkannya dengan keduniaan, tapi pelihara dia dengan akhirat. Dan ya, jadi kaedah dia macam-macam, tapi itu semua keluar daripada akal. Sebab akal membenarkan akhirat itu pasti, akhirat itu yang kekal abadi. Akal telah membenarkan bahawa kehidupan dunia ini sementara, dia akan hancur. Jadi akal membenarkan apa yang dibawa bersama kita bekalan. Kalau bekalan itu amal soleh, maka akhirat yang terpelihara. Kalau tidak, maka akhirat kita akan rosak. Nampak ada akal tadi? Ya tak? Dan macam-macam lagi dia boleh letak di depan. Cumanya wajib berpandukan kepada panduan Al-Quran, ya, di mana disahkan serta tahqiqkan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kemudian daripadanya Rasulullah SAW juga menerangkan bahawa hati adalah merupakan tempat yang menjadi perhatian Allah Ta'ala, ya, terhadap seseorang insan, dan amalan hati menjadi pengukur utama bagi semua perbuatan manusia.
sabda Nabi SAW lagi. Ni tuan-tuan, ya, yang kita dah kata, ya, Nabi ni, ya tak, dia mendatangkan apa dia? Wahyu. Dia mendatangkan apa dia? Dia menerima wahyu dan dia mendatangkan apa ni, perintah daripada Allah Taala. Ilmu yang datang itu semuanya daripada Allah Taala. Jadi Nabi SAW bila dia menyatakan sesuatu, ianya adalah di atas perintah Allah Taala. Maka disebut sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada keelokan tubuh dan rupa kamu, tetapi dia memandang pada keelokan hati kamu. Inilah la yanzuru ila suwarikum, ada tambah wa amwalikum, wala yanzuru ila apa dia, qulubikum, dan di setengah tempat ada tambah wa a'malikum. Jadi kalau dia kata qulubikum, mana kita yang dah faham ni, maka akibat daripada hati amal. Jadi kalau hadis yang lain yang menyebut qulubikum wa a'malikum, maka dia adalah benda yang sama, cuma dikeluarkan daripada hati tadi, ya, ada akan amalan, ya. Itu penting, ya. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak tengok benda kaya kita ke, cantik kita ke, sebab itu semua pemberian dia, ya. Tapi dia uji kita dengan amalan kita. Tapi dia bagi kita alat dia, iaitu hati, maka dia akan lihat qulubikum. Dia akan lihat apakah yang kita lakukan pada hati yang disediakan untuk kita, mulia ataupun hina, ya. Dan Al-Quranul Karim juga mengajar kita, ya, bahawa keselamatan seseorang di akhirat serta kejayaannya mendapat ganjaran syurga adalah kerana kesucian dan kebersihan hati dari syirik, nifak dan semua jenis penyakit hati yang membinasakan akidah dan keimanan. Ya, akidah itu apa dia, tuan-tuan? Kepercayaan. Ya tak? Jadi bila sebut akidah, dia luas. Ya tak? Tapi kita berpegang dengan akidah yang benar, iaitu akidah tauhid, tuan-tuan. Ya tak? Selain daripada itu, akidah juga, dia tak percaya adanya Tuhan. Itu pegangan dia, itu kepercayaan dia, itu juga akidah. Jadi akidah yang benar ini, tuan-tuan, ya, ditetapkan oleh akal, berpandukan pada keterangan dan bukti, ya. Itu penting, ya. Akal tadi dia membenarkan, ya tak? Jadi bila akidah itu benar, maka insya-Allah, ya tak, dia bermula, ya. Sebab kita dah sebut tadi, hati tadi, maka kena berpindah akal yang membenarkan, hati yang menghidupkan, ya. Itu penting. Jadi di sana disebut, ya, akhirat serta ganjarannya, tuan-tuan. Percaya tak kita dengan akhirat? Percaya. Jadi sepatutnya dan sewajarnya akhirat itu menjaga kehidupan kita, tapi dia tak jaga. Sebab apa dia tak jaga? Sebab akhirat itu cuma basah di bibir, tidak hidup di hati, Jadi ini soalan yang cukup penting bagi kita. Kalau begitu, bagaimana kita nak menghidupkan hati kita dengannya? Allah tunjuk jalan, tapi kita tak pilih jalan Allah, kita pilih jalan kita. Itu yang saya kata, tuan-tuan. Allah bagi kita hati, Allah suruh pelihara hati supaya amalan kita tadi ikhlas pada dia. Itu nombor satu dah. Jadi Allah tengok tu, mulia dia, mulialah kehidupan. Tapi kemuliaan pada kehidupan, benarnya pada amalan, duduknya pada keikhlasan. Itu yang penting. Tu dia kata, Inna Allah Ta'ala la yuqbalu mina amali illa ma kanu bi khalisan. Allah tak terima amalan kecuali amalan itu dilakukan dengan keikhlasan. Jadi hubung kaitkan, hati menentukannya, tapi ikhlas adalah syarat utama. Jadi hati yang mulia, hidup benda yang paling utama, iaitu keikhlasan. Apa tu keikhlasan? Tadi dia dah jawab, kita tanya dia lagi. Apa dia keikhlasan? Yang dia kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang kita ni, tuan-tuan, yang kita ngaji ni, ya tak? Benda yang paling utama yang perlu kita ingat ialah Allah jadikan kita tujuannya hanya satu. Apa dia, Ustaz? Tujuan kita dihidupkan? Ya? Untuk mengabdikan diri. Apa maknanya? Untuk menyembah dia. Bagaimana kita nak menyembah Allah Ta'ala? Maka dia kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
Benda ni ialah mudah. Kamu sembah aku dengan mengikhlaskan seluruh amalan hidup kamu bagi Allah. Itu cara dia, tuan. Jadi hidup kita ni, besar kecil, tanda dan bukti kita mengabdikan diri pada Allah ialah kita ikhlaskan bagi dia. Jadi ikhlas itu saya dah sebut ada 3 benda, faktor yang utama. Ada tak saya sebut, Ustaz? Ada kan? Ada. Apa dia 3 tu, Ustaz? Tuan-tuan, benda ni yang perlu hidup. Benda itu yang perlu kita pindahkan ke hati. Kita membenarkan bahawa ikhlas itu ialah faktor yang utama. Betul? Betul? Maka dia mesti hidup di hati. Pergi jumpa siapa-siapa pun, cakap apa-apa pun, share ikhlas pada Allah. Share ikhlas pada Allah. Itu tanda dia hidup. Bahkan tuan-tuan, bagi menghidupkan hati, benda itu mesti diulang-ulangi supaya akhirnya Allah pindah. Ya tak? Jadi untuk menghidupkan keikhlasan syaratnya 3. Tapi kita sebut bagi menghidupkan keikhlasan di hati, dia bermula dengan akal. Akal pula duduk pada 3. Apa ni ustaz ni? Pasal kita lupa, tu jadi masalah dia. Tuan-tuan, sedangkan ini benda yang paling utama. Akal, tuan-tuan, Allah bagi alat untuk kita membenarkan. Itu akal. Tapi Allah bagi kita hati untuk membenarkan di dalam amalan, membenarkan akidah dan menghidupkan akidah. Membenarkan akidah, 3 faktor utama, menghidupkan amalan atas 3 elemen yang utama. Baru akhirnya jadi apa? Keikhlasan. Dan keikhlasan ini syarat utama. Allah akan pelihara kita. Jadi kita duk mengaji daripada dulu dah. Ya, Allah ya kau ketahuilah itu hati, ketahuilah itu hati. Tapi hati hari ini, tuan-tuan, kita ni cukup dan amat malang. Sebab hati itu tidak mahu menerima ataupun menghidupkan kebenaran. Satu benda, tuan-tuan, ya tak, punca dia mungkin. Kita pernah dengar solat ni, tuan-tuan, ya tak, disebut di sana pelihara soft kita, betul tak? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati solat. Kita duk dengar itu. Ya, kerana dia sebahagian daripada solat. Sedangkan solat ini keutamaan untuk menghidupkan hati dengan Allah. Dan hati yang hidup dengan Allah, maka beramallah dia dengan kebenaran, tiada padanya fahsyat dan mungkar. Itu solat. Tapi sampai hari ini payah lagi. Maka kita teringat, tuan-tuan, satu daripada hadis Nabi SAW yang memberitahu solat ni, tuan-tuan, soft ni kita ada 2 pilihan. Dia tak ada yang ketiga. Ya? Dia ada 2 je pilihan kita. Maka Nabi sebut, peliharalah soft dengan melurus dan merapatkannya, ataupun Allah memecah belahkan hati kamu. Tuan-tuan, hari ni kita solat ni, tuan-tuan, tapi umat Islam berpecah lagi ni. Mungkinkah kerana kita tidak akur dengan pesanan Nabi SAW? Sebut banyak kali dah, tapi soft kita tetap dalam keadaan tidak dijaga. Jadi saya sengaja bangkitkan hari ini, tuan-tuan, bahawa Nabi SAW dalam hadis yang lain, dia kata, kamu ada 2 pilihan. Sama ada kamu pelihara soft kamu, rapat-rapatkan, bahu bersentuhan bahu, kiri dan kanan, dan luruskan dia, tumit-tumit belakang, dia sama. Tapi tak buat, maka kalau tidak, kalau tidak, Allah pecah belahkan hati-hati. So sekarang, have you got a choice? Tapi we choose, kita pilih untuk tidak jaga. Akhirnya Allah tak jaga kita. So lepas pada ini, bila kita nak solat, terus hidup di hati, saya mesti jaga dan pelihara, lurus dan rapat, kerana ya Allah, bagilah ikatan yang engkau janjikan. Ini benda dia yang kata hati tadi. Bukan sekadar dengar di sini, lepas tu lepaskan dia, tak ada. Maka kerana itu, mulai sekarang saya akan ingatkan saya dengan saya menyebut-nyebutnya, supaya nanti datang solat zuhur saya jaga. Saya akan terus ingatkan supaya sampai maghrib dan sampai asar, maghrib, isyak saya akan jaga. Tapi ujungnya Allah yang jaga. Apa dia bagi? Dia bagi pada kita cintanya kita untuk menjaga soft kita. Nak sampai benda itu, kita kena usahakan. Ini penting. Ya tak? Dan kita keutamaan, tapi jangan lupa. Hari ni tolong. Ya tak? Lepas benda ni, tolong jaga soft. Sebab kita tak ada pilihan yang ketiga. Ada 2. Kalau nak mulia, jaga. Kalau tidak, Allah pecah belahkan kita. Ya, itu benda ni.
Jadi Al-Quranul Karim juga tuan-tuan, ya, ganjaran syurga adalah kerana kesucian dan kebersihan hati dari syirik, nifak dan semua jenis penyakit hati yang membinasakan akidah dan keimanan. Firman Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia menghadapi kekufuran ayah dia sendirilah, berhala-berhala yang banyak. Maka dalam Al-Quran tuan-tuan dinyatakan. Maka maksud daripada ayat tu apa? Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu di mana hari itu harta dan anak-anak lelaki tidak berguna, ya tak, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Illa man atallah biqalbin salim. Mana? Nabi Ibrahim minta, dia kata wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku pada hari makhluk dibangkitkan, manusia dibangkitkan. Dia kata yauma la yanfa'u malun illa, dia kata malun illa, dia kata wala banun, yang pada hari itu tidak ada manfaat, ya tak, malun wala banun, tidak ada guna lagi. Harta, anak beranak tak ada guna, ya tak? Illa, kecuali man atallah, sesiapa yang mendatangi Allah pada hari dibangkitkan, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dengan apa? Kebenaran. Pasal ramai yang datang dengan hati yang kotor, penuh dengan dosa dan kemungkaran. Jadi benda ni membuatkan kita kena bersungguh-sungguh memelihara hati supaya salim. Salim ni dia datang juga daripada Islam tu sendiri, iaitu hati yang sentiasa menyerah diri. Kerana kita wala tamutunna illa wa antum muslimin. Muslimun tu, maknanya kamu menyerah diri. Bukan sekadar Islam saja, tapi makna Islam yang utama ialah menyerah seluruh kehidupan kepada Allah Ta'ala. That is Islam. Ya tak? Tadi bila kita kata I'm a Muslim, mana kita surrender our whole life kepada Allah. Ya tak? Itu penting. Bukan sekadar sebut I'm a Muslim tapi Islam ni tak sesuai, tuan-tuan. Ini masalah dia. Sebab Quran ni, tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan bahawa Al-Quran itulah mukjizatnya yang paling utama. Banyak mukjizat dia kan? Belah bulan, tuan-tuan. Ya tak? Mukjizat. Air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW, tuan-tuan, mukjizat. Tapi Nabi tetap mengatakan Al-Quran itulah mukjizat yang utama, yang ada sampai hari ini, tuan-tuan. Ya tak? Kita tak tengok air keluar daripada celah-celah jari. Ya tak? Benda-benda itu. Tapi kita Isra' Mi'raj pun kita tak tengok. Ya tak? Tapi Abu Bakar Siddiq yang tak tengok pun dia kata kalau Muhammad kata lebih daripada itu, dia percaya. Kita mudah-mudah percaya pun kita tak nak buat. Bukan tak percaya, tuan-tuan. Kita bukan tak percaya, tapi kita tak buat. Pasal apa kita tak buat? Kita percaya tak semua yang datang pada Nabi benar belaka? Ya tak? Kalau kita mengerjakannya, kita akan diberi Allah Ta'ala kemuliaan dan kejayaan. Percaya tak? Tapi kenapa tak buat? Itu soalan dia, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan dah buat dah. Ya tak? Cuma pasal apa tak buat? Pasal apa, Ustaz? Tadi dengar. Pasal apa tak buat? Pasal hati kita tak hidup dengannya. Itu yang hari ni kita kata semuanya dengan hati. Nak cerita tu semuanya, ya tak? Kerana hati. Mulut, akal dah okey dah. Ya tak? Akal kata rasuah haram, betul tak? Tapi pasal apa ambil juga? Itu masalah pasal hati. Hati yang tak terpelihara dengannya. Jadi itu, tuan-tuan. Jadi kita yang ada harta, anak yang banyak, ya tak? Ada ramai anak? Berapa anak? 3 je. 3 tak ramai. Saya 15. Tuan-tuan. Jadi datang kepada Allah harta yang banyak. Itu saya tak ada lah, tuan-tuan banyak. Tapi anak yang banyak, tuan-tuan mungkin tak ramai. Saya ramai. Tapi ibu seorang je. Saya setia. Tapi itu, tuan-tuan, ada mana tak? Tak ada mana, tuan-tuan, kecuali mendatangi Allah Ta'ala dengan qalbin salim. Ini, tuan-tuan, balik rumah isteri tak ada manfaat kecuali kita balik pada Allah dengan hati yang salim, sejahtera, iaitu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi isteri yang dia mencari, dia kata bagaimana caranya abang? Tak? Dia tanya suami. Suami kata yang itu aku belum belajar lagi. Itu jadi masalah kita. Tapi tak belajar sampai sudah, tuan-tuan. Ya? Baik. Dan firmannya lagi, tuan-tuan, yang bermaksud dan didekatkan syurga itu kepada orang yang bertakwa.
pada tempat yang tiada jauh dari mereka, ya. Inilah yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang sentiasa kembali kepada Allah, ya, lagi memelihara semua undang-undangnya, iaitu orang yang takut kepada Rabb-Nya yang Maha Pemurah, walhal dia tidak nampak, dan ia datang dengan hati yang taubat, ya. Ya, ini tuan-tuan, sebab firman Allah Ta'ala tadilah Al-Quran, tuan-tuan, ya. Al-Quran tu adalah panduan bagi kita, ya. Yang Nabi kata itu adalah mukjizat yang pertama. Dan kita dapat lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, ya, radhiyallahu an, dalam keadaan marah, dia nak cari Nabi, dia kira nak bunuh Nabi ya, ketika tu terdengar adiknya serta iparnya sedang membaca Al-Quran, ya tak? Maka apabila dalam keadaan marah, tiba-tiba Allah datangkan belas kasihan, dan maka apabila dia minta dibaca akan ayat Quran tu, apabila dia minta untuk melihat dan membaca, ayatnya mudah je, Taha ma anzalna alaikal qur'ana li tashqa illa tazkiratan liman yakhsha, terus terdiam dia, dan akhirnya dia kata, tunjukkan aku kepada Muhammad, aku beriman. Bagus dah? Ni Quran, tuan-tuan. Kalau kita akal tadi terus membenarkan. Tapi orang Quraisy ni, tuan-tuan, mereka yang memarahi Nabi SAW, di kalangan mereka ada Walid Al-Mughirah, bapa kepada Khalid ibn Walid, orang yang kaya tapi orang yang cukup hebat dalam bahasa. Dia kata, Walid Mughirah, kau pergi jumpa Muhammad, lawan sikit dengan dia, ya tak? Kau keluarkan perkataan-perkataan yang hebat yang pernah kami dengar, dan kamu hinakan dia. Dia pun pergi. Dia pergi, dia kata, Muhammad, aku nak dengar sedikit daripadanya, pasal aku nak jawab balik. Tuan-tuan, maka Nabi pun kata, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dia dengar, dia terus diam. Dia kata, ulang lagi sekali. 3 kali ulang, dia balik saja je. Tak dah nak jawab, tuan-tuan. Ya tak? Bila ditanya oleh geng dia, ya tak, kaum Quraisy yang musyrik tadi, dia kata, macam, berjaya tak kamu? Terdiam tak dia? Maka dia jawab, bukan dia terdiam, aku terdiam. Wallahi, dia kata, ya tak, laqad sami'tu, sesungguhnya aku telah dengar, min Muhammadin, daripada Muhammad. Dia kata, kalaman, satu kalimah yang dia bukan kalimah manusia, tuan-tuan, akal. Nah, dia ahli, dia kata ini bukan kalimah daripada manusia, wala kabni kaliman la ada kalimin jin, dan bukan kalimah jin, tapi kalimah ini mendatangkan satu dia kata lihalawah, mana kemanisan, tuan-tuan. Mana akal tadi, tuan-tuan, memang Allah bagi untuk membenarkan, sehingga dia membenarkan bahawa ayat Quran ini bukan daripada manusia, bukan daripada jin, tapi dia mendatangkan kemanisan pada hati. Tuan-tuan, geng-geng dia kata, habislah kamu, kata, kami hantar kamu untuk lawan dia, kamu balik, kamu cakap macam ini, kamu tak nak geng aku ke? Dia kata, nanti dulu, bagi aku sedikit masa. Lepas daripada itu dia datang, aku kira bersama kamu, aku disihirkan oleh Muhammad. Ini nafsu. Nampak tak? Allah Ta'ala dah bagi, tuan-tuan. Umar Al-Khattab terus dia bersyahadah, tapi Walid Ibn Mughirah, dia kata, tak ada, dia telah disihirkan. Ini, tuan-tuan. Jadi kalau akal, dia akan membenarkan, tapi nafsu, dia akan menyesatkan. Semoga Allah pelihara kita. Jadi hati yang bertakwa, tuan-tuan, kita nak ulang, takwa tu apa, tuan-tuan? Takwa tu sifatnya. Sifat apa tu? Takwa tu sifat apa ya? Sifat kehambaan. Tuan-tuan, pasal kita nak cari mudah bahasa kita. Ini takwa. Sedang sebut takwa, main Jumaat pun tidur lagi. Takwa apa? Tuan-tuan, ini masalah. Saya bukan tidur, Ustaz. Saya sedang khusyuk ni, alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi khusyuknya khusyuk, orang dah kamat kena kejut, Syekh. Dah nak sembahyang. Tapi ini masalah dia. Jadi takwa ini, tuan-tuan, bahasa mudah kita. Kita orang nak memudahkan perjalanan kita menuju pada redha Allah. Syaratnya kita kena faham. Sebab bila sebut iman ni, tuan-tuan, dia bukan sekadar sebut iman. Iman yang sempurna, kalau disebut secara khusus, ataupun kalau sebut iman semata-mata iman, maka pada iman suatu kepercayaan yang dihidupkan. Itu baru iman yang benar. Mana iman yang benar ini
yang menjanjikan pada syurga. Dia kata apa di sini tuan-tuan? Ya tak? Dan dikatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Orang yang dibagi syurga siapa dia? Iman dan amal soleh. Disebut sini dekat dengan orang yang bertakwa. Mana takwa ini kekuatan untuk menghidupkan amal soleh. Jadi takwa ni apa? Takwa ini sifat hamba. Sifat hamba yang duduk padanya takut dan harap hanya pada Allah. Tapi takut dan harap pada Allah ini bukan datang dari sifat-sifat yang lain kecuali sifat cinta pada Allah. Cintanya kita pada Allah, takut Allah tak terima, maka kita tak buat benda yang dia tak suka. Harap pada Allah, kerana kita harap Allah terima cinta kita, maka kita buat apa yang dia suka. Itu takwa. Lagi sekali, cakap semua orang boleh cakap, tapi dia mesti berpindah di hati. Tu yang kata tak jawab lagi 3 benda ikhlas ni lah. Tu ujung. Tak? Dah jawab 3 keikhlasan, saya nak tanya juga 3 yang duduk pada akal. Sebab ini dia punya asas. Asas yang sama ada membenarkan dan memindahkan kebenaran itu pada hati. Jadi itu hakikat dia. Jadi ini yang perlu kita jaga dalam kehidupan ini. Benda yang dasar tadi. Jadi sebab dia kata apa? Niat yang apa ni? Maka hati yang bertakwa dan bersih dari penyakit syirik, nifak dan hasad. Takwa tadi apa dia? Taat. Setelah dia kata sifat hamba, bila sifat hamba kepada Tuhan dia, iaitu Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan, uluhiyah, maka apa buat? Dia memperhambakan. Apa makna memperhambakan? Taatlah. Jadi sifat takwa itu membawa kepada ketaatan. Ketaatan dalam menghidupkan perintah Allah. Maka bila sebut je iman, nampak takwa. Bila sebut je iman, nampak amal soleh. Apa lagi? Bila sebut je iman, kena ada apa? Kena ada taubat. Tidak beriman seseorang tu kecuali dengan taubat. Kerana itu dia kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu iman. Iman yang ada satu gambaran yang cukup luas, sehingga di mana kita ambil apa saja dalam gambaran itu, kita akan jadi orang yang berjaya. Masalahnya hari ni kita bila sebut iman, kita nampak gambaran yang cukup kecil. Tuan-tuan, tak sempurna. Maka ambil daripadanya tak sempurna. Kerana itu kita namanya iman tapi tak beramal. Sebab kalau manusia, terutama orang kafir ni tuan-tuan, melihat kepada gambaran kehidupan orang Islam, dia tidak mahu terima Islam. Tapi yang ramai hari ni, Allah membuka pintu hati mereka bukan untuk melihat kehidupan orang Islam, tapi mereka membaca Al-Quran dan meneliti sunnah Nabi SAW. Daripada situ mereka dapat lihat gambaran Islam yang cukup hebat. Maka apa jadi pada mereka? Mereka bersyahadah menerima Islam. Kenapa? Gambaran yang sempurna yang diambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Tapi kalau ambil daripada gambaran kehidupan kita, mana mulianya? Berkelahi tak sudah-sudah. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan, benda hidup mudah tuan-tuan. Senyum tu apa? Nabi nak naikkan martabat senyum tu. Senyum itu sedekah. Sedekah boleh menghapuskan dosa. Tapi kita keluar nanti tuan-tuan, berlalu lalang kita berselisih dengan manusia yang kita kenal, kita senyum. Itu pun kerana kita suka dengan dia. Yang kita kenal, kita tak suka, mampu aku tak senyum. Betul tak? Betul? Ya tak? Kita pun kata, bila senyum, dia pun senyum, kita bagi salam. Tapi yang kita kenal, tak tahu, kita buat masam, dia pun masam. Tuan-tuan, percaya tak? Menghidupkan suatu kemuliaan. Hanya dengan sedikit senyuman, dengan izin Allah, kita boleh mengubah dunia. Pasal gambaran Islam tu sendiri. Lalu budak kecil tepi kita senyum. Budak tu kata, baguslah pakcik tu, malu kita dengan dia. Kenapa? Tapi kalau tak senyum, apa pakcik tu sombong nak mampu. Tuan-tuan, nampak tak? Jadi dua je, mulia dengan senyuman, tapi kalau tidak, fitnah. Orang tua lalu sebelah kita senyum, kita pun senyum kat dia, dia pun kata, bagus budak-budak muda sekarang ni tahu menghormati orang tua. Kalau tidak, wah, apa budak-budak muda sekarang. Nampak tak? Kalau kita jumpa lalu Cina ke India ke orang yang bukan Muslim, senyum kat dia, akhirnya apa dia kata? Kita tak boleh lawan. Mulia dan hebatnya orang Islam, senyuman tak pernah hilang daripada wajah mereka. Ini tuan-tuan gambaran. Tapi dia sebut ni, betul ke tak betul? Orang yang marah dengan kita pun, kita senyum-senyum semua, akhirnya api kemarahan akan padam. Lahir daripadanya ikatan.
Kita pun kata ya. Lepas tu masam semacam juga tuan-tuan, ni tak jadi. Ada orang pula kata, Ustaz nak tanya, saya senyum dah tapi dia tak nak senyum balik. Lama-lama saya pun fed up. Betul tak? Maka datanglah benda yang paling utama tadi, iaitu keikhlasan. 3 keikhlasan tu apa? Kerana Allah, mengharapkan balasan Allah, mesti cara Allah. Alhamdulillah. Terkata lepas ni kalau saya tak datang, Ustaz ni boleh duduk depan. Ya tak? Ya tuan-tuan, sebab kita, hidup kita ni cuma sekadar tegur menegur. Kita semua dah banyak ilmu, tapi tak dihidupkan kerana kita menyendiri. Kalau kita tegur menegur, seperti mana Allah Ta'ala telah firman pada kita, wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Itulah jalan kita. Nampak tak? Jadi keikhlasan, kita senyum dengan manusia kerana Allah. Peduli apa kita dia tak senyum dengan kita? Saya buat kerana Allah. Dan selagi mana saya senyum, maka Allah akan ganjarkan dengan kemuliaan. Tapi syaratnya mesti ikut cara Allah. Nampak? Cara Allah, tuan-tuan. Jadi akhirnya kita tak peduli nak buat macam mana dia tak nak senyum dengan kita, tapi saya dah buat kerana Allah. Ini penting, tuan-tuan. Sebab kerana Allah tadi, maka kita akan sentiasa melakukannya. Jadi lepas apa ni, boleh tak kita senyum sesama kita dan sesama manusia yang ada, tuan-tuan, sehingga akan tercerminlah kemuliaan orang Islam. Dan benda itu bukan rugi pun. Nabi kata dah, sedekah. Senyum itu sedekah. Kerana itu ditingkatkan martabat. Kerana hanya dengan sedikit senyuman boleh merubah kehidupan manusia sesama manusia itu sendiri, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi hati yang bertakwa dan bersih dari penyakit syirik, nifak dan hasad adalah merupakan modal utama bagi seseorang untuk memperoleh kejayaan dan keselamatan di akhirat kelak. Takwa merupakan asas utama yang menjadi wasiat Allah Ta'ala kepada manusia generasi terdahulu dan sekarang. Ia adalah asas kepada semua bentuk keutamaan dan kebaikan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan ketakwaan ini adalah perkara yang sangat berhubung kait dan sangat berhubung rapat dan erat dengan hati. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, tuan-tuan, yang dia kata at-taqwa huna. Nabi sebut tu at-taqwa berada di sini, seraya Nabi menunjukkan ke arah dadanya. At-taqwa huna. Nabi sebut 3 kali, dia tunjuk di sini, tuan-tuan. Jadi maknanya dia satu keutamaan tak? Yang disebut di sini apa dia? Dia merupakan asas utama. Tetapi sebelum daripada itu, tuan-tuan, dan kita memang tahu dah pasal asas kehidupan kita hati. Tapi bila disebut asas utama, ketakwaan itu di hati, mana ada yang bermula padanya, iaitu membenarkan dulu sifat, membenarkan bahawa dia Tuhan kita hamba. Membenarkan itu bermula dengan akal. Dan dia tak boleh tiba-tiba je kita hidup di hati tanpa kita mempercayai. Mempercayai dulu Allah itu Tuhan, kami ni hamba. Maka barulah diusaha menghidupkan at-taqwa, iaitu sifat hamba pada hati. Dia kena membenarkan apa dia sifat hamba. Macam kita kata, kita sekarang ni bos. Ini orang bawahan kita. Itu baru suatu pegangan. Tapi untuk menghidupkannya, dia kena pindah di hati. Sifat bos. Jadi sifat bos apa? Dia menguasai, misalnya dia. Jadi selagi kita tak menguasai dia, tak jadi. Tetapi selagi tak dibenarkan oleh akal, tak jadi. Jadi ini hakikat yang perlu kita fahami dan kita teruskan. Pada akal, ada 3 perkara yang penting. Apa dia, tuan? Pasal dia hari ni boleh jawab belaka. Akal 3 benda yang penting. Apa dia? Benda ni kena ingat, tuan-tuan. Benda ni kena hidup. Akal 3 benda. Tafakur, tadabbur dan tazakkur. Tafakur, dia sentiasa berfikir, membenarkan. Tadabbur, dia mencari untuk memahami. Tazakkur, dia mengingati untuk dijadikan ianya hidup di hati. Itu ujung. Mesti dengan tafakur, mesti dengan tadabbur, tapi ujung dia tazakkur, kerana tazakkur inilah yang menghidupkan di hati. Jadi pada akal dia ada 3, tapi 2 saja tak cukup. 1 lagi tak cukup. Dia kena 3-3. Pertama, mesti benar dengan tiada keraguan. Mesti faham dengan sebenar-benar faham. Dan mesti dihidupkan. Dan mesti diingati supaya dia akan berpindah untuk hidup di hati. Maka barulah di hati 3 tadi. Kerana engkau ya Allah
mengharapkan balasan Engkau ya Allah, dan cara Engkau ya Allah. Selesai. InsyaAllah lain itu kita akan selamat belaka. Itu benda asas. Pasal anggota badan yang lain, dia mengerjakan apa yang ada pada hati. Mulia padanya, mulut memuliakan, mata melihat kemuliaan, telinga mendengar kebenaran, dan kaki menuju kepada tempat yang mulia, tangan melakukan kerja-kerja kebajikan dan sumpah. Sebab hati yang mulia. Tapi kalau hati tadi rosak, maka berkatalah dia dengan perkataan yang buruk, melihat benda-benda yang kotor, mendengar benda-benda yang sesat dan seumpamanya. Jadi anggota badan yang lain, dia mengharapkan pada hati, hati mengharapkan pada akal. Tuan-tuan, ini jalan kita tuan-tuan, yang wajib kita fahami. Jadi hadis tersebut diucapkan sebanyak 3 kali, iaitu at-taqwa hahuna. Pengertian tersebut diperkuatkan lagi oleh Al-Quran, firman yang bermaksud demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagung-agungkan, dan barang siapa yang mengagung dan membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan. Itu yang kata tadi tuan-tuan. Bila kita dah baca macam ni, baru kita tahu pasal apa dia timbul daripada ketakwaan. Sebab ketakwaan tu kita sebut sifat hamba. Bila hidup sifat hamba, maka dia akan mengagung dan membesarkan sifat Tuhan. Yang kita ngaji kata uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat tadi, ianya akan diperingati dan dibenarkan dengan sifat ketakwaan. Sebab kita kata akhlak ni, akhlak yang mulia ini dia terbentuk daripada mana? Dia terbentuk daripada sifat yang mulia. Akhlak-akhlak ni terbentuk daripada sifat. Kalau kita nak akhlak yang mulia, mana sifat-sifat mesti mulia. Dan bermula sifat yang mulia bagi hamba Allah Ta'ala ialah syukur dan sabar. Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran, supaya kita menjadi hambanya yang sentiasa bersyukur dan sentiasa bersabar. Syukur dengan nikmat dia, sabar untuk mentaati perintah dia. Daripada syukur dan sabar tadi lahirlah sifat-sifat yang kemudian, iaitu taubat dan juga taat. Maka daripada taubat dan taat lahirlah sifat-sifat yang lain, seperti pemaaf, pemurah, penyayang dan seumpamanya. Semua sifat-sifat mulia inilah yang membentuk akhlak yang mulia. Tetapi kalau kita membentuk sifat-sifat yang berlawanan, maka rosaklah tuan-tuan. Benar tak? Sifat kedekut. Orang USG 2 tak adalah. Pemurah belaka tak? Tapi kalau kita pemurah, apa dapat? Kita dah ngaji lama ni, pasal kita tuan-tuan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita nak berpesan-pesan, lepas ni pergi pada orang share. Jadi pemurah, Nabi sebut mana Allah janji. Apa dia? Kita nak ajak isteri kita, jom kita jadi seorang yang pemurah. Dan kalau kita seorang pemurah, ini kelebihan dia. Apa dia? Apa kelebihan dia tak? Tak payah cakap bahasa Arab kan, bahasa Melayu dah lah kan. Faham-faham kata maksud dia jadilah. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Tu orang yang pemurah, dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, selamatlah. Pasal Allah akan jaga kita. Pasal apa? Pasal apa dekat dengan Allah? Sebab kita buat sesuatu yang Allah suka. Allah memang suruh kita jadi orang yang pemurah. As-sakhiyu, qaribun minallah. Qaribun minan nas ni dekat dengan manusia. Pasal apa? Kita ni kalau jadi pemurah, manusia suka tak? Manusia akan sayang kita. Tu dekat dengan manusia. Maka akhirnya dengan Allah kita jaga, dengan manusia terpelihara, akhirnya qaribun minal jannah, dekatlah dengan syurga. Pasal hidup ni itu ya tuan-tuan, jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa dia? Tuhan kita. Jaga hubungan dengan sesama manusia. Siapa mereka? Perintah Allah. Itu yang bermula dengan sedikit senyuman. Itu tuan-tuan bermula. Bersenyuman itu mengikat. Cukup dengan kita senyum, orang yang tak kenal pun akan balas balik. Ini benda dia tuan. Tapi kalau bakhil, apa jadi? Lawanlah. Ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribun minan nar. Isteri, kalau kita kedekut, maka jauh daripada Allah. Sebab Allah tak suka. Jauh pada manusia. Manusia berkata-kata, apa kedekut duit banyak. Dan maka bila benda itu tak dijaga, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka. Bila sebut syurga dengan neraka ni, apa perasaan kita tuan-tuan? Sebab benda ni iman.
Tapi kalau tak duduk di hati, tak ada apalah. Mulut je kata syurga, syurga. Tapi kalau duduk di hati, syurga, dia rasa seronok. Bila sebut neraka, dia rasa takut. Ini kita perlu hidupkan. Yang baginya Allah. Tapi kita ulang tuan-tuan, ulang isteri kita nak syurga. Tapi jangan neraka. Duk ulang, Allah akan bagi. Perasaan suka, cinta kepada yang mulia, takut pada nar. Jadi bila sebut ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, dia dah takut. Bila dia takut, dia bersegera menghidupkan benda yang dapat menyelamatkan kita. Itu harapan kita, itu hati tadi. Itu yang perlu dia melalui suatu proses pembersihan. Ya tak? Itu yang Nabi datang, bahasa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Nabi datang, ini dia kebenaran, Nabi hidupkan hati dengan kebenaran, kemudian Nabi tunjuk jalan-jalan kebenaran. Ini kita tuan-tuan, kita pernah bayang kat Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam bila dia datang membawa agama yang benar, dia kata, aku Rasul Allah. Allah Tuhan yang Esa, mari balik sembah Allah. Maka di kalangan mereka yang kata kami beriman ya Rasulullah, maka Nabi pun kata ini perintah Allah, mereka buat selalu. Segera mereka buat. Bila mereka buat, martabat mereka, ada yang faham, ada yang kurang faham, ada yang tak tahu, tetapi beriman saja mereka buat. Kita tuan-tuan mengaji. Buatnya tak buat juga. Lama-lama tuan-tuan, macam-macam kitab dah habis, apa yang jadi? Berkelahi kita. Yang itu kata tak betul, yang ini kata betul, yang itu wahabi, yang ini bid'ah, habis pecah tuan-tuan. Pasal apa jadi gitu? Sebab Allah tak pelihara. Sebab ilmu ini dicari kerana untuk amal. Kalau betul kita mencari ilmu untuk beramal, dapat saja hari ini, keluar saja masjid, dah menjadi amalan kita. Sama ada suka atau tak suka. Kalau suka, kita buat suka rela. Kalau tak suka, kita kena paksa rela. Ya, tak kena paksa lah. Sebab dalam agama ni kadang-kadang tak rahmat Allah, no. Tetapi, no buts, tapi saya paksa buat juga. Barulah Allah akan bagi kemuliaan tadi. Ini tuan-tuan, ya tak betul tak? Ini tak. Jadi hari ni mengaji. Lepas tu aku yang pandai, kamu tak apa-apa reti, habislah. Kita datang membawa agama seperti Nabi SAW yang mendatang tuan-tuan, didatangkan untuk apa? Membersihkan amalan. Jadi kalau kita ada masalah, kita bersihkanlah amalan. Jangan kita doa, aku tak peduli, aku nak buat juga. Jangan begitu. Tahlil, ada tak masalah? Tahlil, yang kita buat tahlil ni ada kan? Bid'ah dengan, ada, ya. Sambut maulid pun bid'ah juga, ya. Jadi macam mana kita nak jawab? Aku tak peduli. Ya, aku tak boleh sebab kita kena betul dengan ilmu. Saya kata, dalam tahlil apa yang ada padanya? Makan. Makan. Lepas tu tahlil, lepas tu doa. Baik, kita ambil satu-satu. Ada dalam Islam suruh kita beri makan sesama manusia? Ada pahala tak? Ada. Ada tak Islam suruh makan bagi anak yatim, fakir miskin, orang yang berbuka puasa? Ada tak Islam menganjurkannya? Ada pahala tak? Jadi kita adakan majlis makan untuk sampaikan pahala itu kepada mak ayah kita yang dah mati. Bid'ah ke? Sebab dalam Islam ada. Islam suruh. Cuma kita je. Itu tak pernah datang tu. Datang pasal nak makan lah. Saya memang nak bagi makan. Memang tujuan nak bagi makan. Sebab pada memberi makan tadi, anak tadi, dia mengharapkan pahala memberi makan sampai kepada orang tua dia. Marilah makan. Kita yang tak faham itu datang pasal nak makan tu. Dan ini masalah kita. Maka timbullah benda-benda yang lebih buruk. Jadi benda tu ada tak? Ada. Jadi tidak ada bid'ah padanya sebab dianjur. Ada tak dalam Islam suruh kita mendoakan termasuk pada yang mati? Maka tidak bid'ah. Baik. Tahlil ini masalah. Tahlil ini ialah sesuatu yang menghidupkan hati. Bukan bagi saya mati, bagi yang hidup. Jadi kalau dia datang nak makan sekalipun, tapi bila dia bersama dengan kita bertahlil, apatah lagi masjid mendirikan solat dan seumpamanya, harapan kita semoga dia kembali. Tak? Jadi padanya tiga-tiga tidak ada masalah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang menghidupkan sesuatu yang datang kebaikan sebagai seorang yang muslim,
Kebaikan pada kehidupan sebagai Muslim apa? Dekat dengan Allah dan dekat sesama manusia, tuan-tuan. Ya tak? Dekat. Pasal Nabi bawa Islam. Jadi, apa yang Nabi tinggalkan ialah sesuatu yang umum tentang Islam. Selagi mana kita buat sesuatu, walaupun Nabi tak buat, tetapi memperkukuhkan kita sebagai seorang Muslim, falahu ajruha, ada pahala. Tanda, cuma man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, yang buruk, yang merosakkan agama, yang itu dia kata dosa, yang itu bid'ah. Jadi dia ada dia punya kelas dia. Ini tak ada semua bid'ah belaka. Ya tak? Jadi lepas ini, kalau orang kata bid'ah, tanya dulu. Makan, adalah dianjur Islam? Ada. Bila bid'ahnya? Doa, ada tak? Ada. Bila bid'ahnya? Tahlil untuk kami. Yang kami subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya tak? Untuk menghidupkan hati, sebab kami membenarkan dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha. Kami membenarkan dengan akal. Tetapi bila kami tahlil la ilaha illallah, kami nak pindahkan dia masuk ke hati. Ya kan? Cuma jangan sebut lepas ni tahlil arwah. Arwah tu tak payah sebut. Nak buat tahlil kerana ada orang nak bagi makan atas nama kedua ibu bapa dah tak ada, dan minta kita doa. Jadi kita yang dah himpun ni, kita tahlil dulu untuk kita. Itu keadaan. Nampak tak? Begitu juga dengan dengan maulid apa semua, kita boleh bersihkan balik yang mendatangkan kebaikan. Jangan kita duduk bantai semacamnya, tuan-tuan, ya tak? Wahabi lah, bid'ah lah, ya tak? Tuan-tuan, tak mau kita, sebab Islam didatangkan kepada kita untuk menyatukan kita. Itu yang penting kita kena faham, ya, insya-Allah. Baik. Jadi balik pada tadi, tuan-tuan, ya, ketakwaan ini cukup penting. Ketakwaan itu para pendidik, tuan-tuan, ya, dan ahli tasawuf, ya, para pendidik ini, orang kata tenaga pengajar tasawuf ni, orang yang menjaga, ya, hati. Dan tuan-tuan guru sentiasa mengajarkan kepada murid-muridnya perkara-perkara, ya, yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti yang agung. Jadi akhlak mulia tadi apa? Apa dia yang membentuk akhlak? Sifat-sifat yang mulia. Kena tahu, ya, sifat yang mulia. Sifat itulah yang menentukan akhlak, tuan-tuan. Ya, jadi akhlak mulia dan budi pekerti yang agung, dan semuanya berhubung kait dengan urusan hati, seperti sikap zuhud. Lagi sekali, sifat zuhud, ya tak? Sifat tidak mengejar keduniaan, tapi sekadar dia kata apa, dia kata cukup dengan apa yang ada terhadap kebendaan dunia, mengutamakan kepentingan akhirat, ikhlas hati kerana Allah, cinta Allah dan Rasulnya, bertawakal, berserah dan juga mengharap keampunannya, takut dan gerun akan azab dan siksaannya, bersyukur ke atas semua nikmat kurnia yang telah dilimpahkannya, bersabar ke atas semua bala bencana dan musibah yang menimpa, redha dan menerima semua qada dan qadar yang telah ditetapkan olehnya, dan sentiasa mengawal diri sendiri dari sebarang melakukan perbuatan maksiat dan seumpamanya. Kesemuanya perkara tersebut merupakan asas yang sangat penting dalam ajaran Islam. Maka sesiapa yang tidak memiliki sikap-sikap tersebut secara lengkap, sungguh ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Seperti kata syair, tangisilah dirimu jika tiba masanya, belum kau miliki sifat-sifat itu. Jadi sifat, tuan-tuan, ya, yang pentingnya sifat. Hari ini kita nak kena bentuk sifat, ya tak? Yang sifat inilah yang membentuk akhlak. Jadi Nabi dia sebut bu'istu makarimal akhlak tadi, ya tak? Aku diutuskan untuk menyempurnakan, mana nak mengajar kita akhlak tadi. Apa dia tu? Disiplin hidup, ya tak? Maka akhlak tadi, ya tak, disempurnakan dengan sifat-sifat yang mulia. Yang sifat-sifat itu kena hidup di hati, bermula padanya, dibenarkan pada akal. Saya kenapa? Sebab betul kita ni kena ada sifat pemurah, itu baru pada akal. Jadi di hati dia sifat yang disebut, akhirnya Allah bagi. Kalau sebutan kita itu mencari, kalau sebutan tu sekadar nak cerita, tak guna. Dia memang mencari daripada Allah Ta'ala supaya hidup sifat-sifat mulia itu. Allah Maha mengetahui, pada mereka yang ikhlas dia akan bagi. Itu yang penting tadi, ya tak? Jadi hati, balik pada tadilah, hati itu kita pandai jaga hati, tuan-tuan, tapi tak jaga juga dengan kebenaran. Kita jaga dengan keduniaan, maka ianya tidak akan mendatangkan kebaikan seperti mana yang diharapkan. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu, tuan-tuan. Tapi bukan terberhenti 15 minit, selalu saya berhenti 7.30. 15 minit ni pasal kita janji dah. Jalan kita yang utama apa dia, tuan-tuan, bagi menyelamatkan kita nak jaga hati, ialah dengan wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr.
Mesti kita ni, sesama kita ni hidup berpesan-pesan untuk meneruskan kebenaran dengan penuh kesabaran. Kalau kita tak hidup berpesan-pesan, apa jadi Ustaz? Apa jadi kalau kita tak berpesan-pesan? Lepas lupa? Dan kita cari istilah Allah. Apa Allah kata kalau kita tak buat benda ini? Dan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa kita rugi belaka. Tuan-tuan, kecuali orang yang benar-benar beriman, menghidupkan segala kebenaran, dan bagi menjaga mereka beramal dengan kebenaran, mereka berpesan-pesan di atas kebenaran itu dan sentiasa berpesan untuk sabar. Jadi kita saya jumpa dia share, ini kebenaran, mari kita buat. Tuan-tuan, mai ke masjid, mai. Itu benda dia tuan-tuan. Benda yang jadi asal. Jadi yang tak tahu pun jadi tahu, yang tak faham pun jadi faham, yang lupa, yang lalai pun jadi teringat. Sebab perbuatan ini. Itu sebab Allah yang Maha mengetahui, dia suruh kita buat. Tak kira lah alim ulama besar mana pun, kalau dia tak menghidupkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, akhirnya dia sendiri akan sesat dalam kehidupan, ditipu oleh nafsunya. Ini benda dia. Jadi bermula pada itu, apa jadi masalah? Keluarkan saya ingat akal 3, sambil-sambil minum kopi Syekh ikhlas 3. Apa? Ini benda dia. Lama-lama dia dah sebati, lama-lama dia menjadi diri. Tapi yang pentingnya bila menjadi diri, itulah dia hasil dia, apa yang keluar daripada akal yang memenuhi 3 prinsip dan amalan yang dia menepati dengan 3 faktor tadi. Selesai masalah bila sebut ikhlas tadi, insya-Allah. Sebab bila dah ada keikhlasan tu, siapa yang jaga kita? Allah Ta'ala. Bukan manusia. Manusia tak mampu tuan-tuan, merosakkan kita, ada mengajak kita kepada kebinasaan. Jadi kalau dah begitu, bila kata watawasau bis sabr watawasau bil haqq tadi, ataupun bil haqq wasab tadi, maka tak bolehlah saya cakap seorang-seorang. Takkan saya je mengingat, tuan-tuan pun mesti mengingatkan saya, betul tak? Okey, kita tutup soal jawab. Ada apa-apa Ustaz? Ada apa-apa nak mengingatkan saya? Dia kena hidup ni tuan-tuan, sebab kita duk berasa kita ni masalah, kita biar je ustaz ingatkan kita, ngangguk-ngangguk, lepas tu lupa habis. Tuan-tuan, tak jadi. Ya? Ada apa-apa? Ada tuan? Tak ada juga. Alhamdulillah, orang depan kita. Tuan tak apa, tegur tu yang lebih utama. Tapi tanya tu pun seperti tegur. InsyaAllah. Ya tuan-tuan, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Agung dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Makna alim dia, mengetahuinya, melihat, mendengar. Allah Ta'ala, jadi bila dia buat sesuatu, dia buat sesuatu dengan tujuan. Tuan-tuan, ada benda yang dia beritahu pada kita, ada benda yang perlu kita cakap wallahu a'lam. Tapi hari ini bila manusia terlalu nak mencari benda-benda yang tersembunyi, yang tidak diizinkan dalam agama, jadi rosak kita. Baik, sekarang ni dalam Quran, kita beriman dulu. Beriman dengan Allah Ta'ala, dengan segala sifat-sifat keagungan. Itu kata yang paling penting. Kerana dengan beriman pada Allah Ta'ala, dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna, sama ada uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, maka apa yang datang kemudian, kita percaya belaka. Cuma nak dapat kefahaman tadi, ada batasan-batasan dia. Baik, dalam Quran disebut kita dijadikan untuk sembah dia. Kan? Makna dia jadikan kita, tujuan dia satu. Ya tak? Mana taat dan patuh pada dia. Tapi Allah Ta'ala, apa ni tuan kata ni, dia tahu dah. Ya, dia kata qada dan qadar setiap makhluk sudah ditentukan. Kan? Betul, dia tahu sebab dia Tuhan yang Maha berkuasa. Kan? Tapi dia berkehendak atas sifatnya Tuhan tadi, dia nak menjadikan kita, maka dalam kehidupan kita dia nak uji kita dengan perkara-perkara yang ditetapkan. Itu yang dia bagi alat. Aku bagi kamu akal untuk membenarkan, aku bagi kamu hati untuk menghidupkan, ya, dan anggota lain untuk membenarkan pada amalan. Sekarang aku jadikan kamu dalam kehidupan yang sementara ini, aku nak uji kamu, maka aku nak lihat. Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala dah tahu dah, pasal dia tahu kita punya sifat. Cuma kita tahu tak? Kita tak tahu. Jadi soalan pada kita, bukan masalah kita tahu tak tahu, masalah kita nak yang mana? Nak mulia ke nak hina?
Kalau nak mulia, maka kita ikut jalan Allah Ta'ala menuju pada kemuliaan. Kalau tidak, kita akan menuju pada kehinaan. Itu pilihan kita. Allah Maha mengetahui. Tapi kalau kita nak kata kenapa Allah, kita lalai, kita tak buat kerja tadi. Akhirnya yang rugi kita. Sebab Allah Ta'ala memang dia tahu. Ya nak? Maka saya kata, kita nak soalkan keagungan dia, kebesaran dia, ketuhanan dia pasal apa? Sekarang kita dah percaya dia Tuhan. Masalah kita sekarang nak mengerjakan suruhan dia. Itu yang penting. Kan? Cuba hari ni tuan-tuan, bila sebut summastawa alal arsh, ya, dia beristiwa atas arsh. Mula orang kata, Allah ni bertempat, tak bertempat. Akhirnya rosak. Kita kira nak sembah Allah sekarang ni tuan-tuan, saya percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Agung, yang menjadikan saya untuk menyembah dia. Jadi saya kira nak cari jalan nak sembah Allah. Kan? Saya tak peduli. Tapi bila Allah kata di atas arasy, sesuai dengan sifat Tuhan dia. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, sesuai dengan sifat Tuhan dia. Kalau kita mula cari Allah mendengar, telinga Allah besar mana ya? Pula dah tuan-tuan. Jadi masalah kita lah. Tak? Dia qadim, dia orang kata orang kata yang kita wujud, baqa, jadi maka itu sifat dia. Saya yakin dan percaya. Maka daripada sanalah saya akan mengerjakan perintah dia. Kalau besok tak betul, tak apa. Tapi kalau betul, saya selamat. Kalau nak bagi hujah dengan orang kata, mana dia bukti? Kan saya tak kira. Saya percaya. Kalau tak betul, maka tak ada apa-apa. Sebab kamu kata bila dah mati, hancur binasa. Tak apalah, hancur lah. Tapi kalau ada balik, kalau ada kehidupan yang kemudian, saya dah bersedia. Kamu yang akan hancur dalam neraka. Jadi benda begini. Jadi balik pada tadi, jangan terlalu kita mencari. Allah Ta'ala memang Maha mengetahui. Maka di atasnya, kalau dia dah Maha mengetahui, maka jalan-jalan yang disedia pada kita, itulah dia jalan kebenaran. Pasal dia Maha mengetahui, ikut jalan itu. Jangan cari benda yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan kerosakan pada hati yang suci tadi. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka nak tanya pasal roh pada kamu Muhammad. Beritahu mereka itu urusan Allah. Selesai masalah. Ya, kalau dia cari-cari juga, itu yang kata bila malam ni roh datang duduk di belakang, duduk di depan kaki kita, tengok apa kita buat, mula kita pening kepala tuan. Ini masalah dia. Jadi jangan tuan-tuan. Jadi balik pada tadi, memang Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tetapi sekarang ni yang hidup pada kita ialah sifat hamba. Ya tak? Maka apa yang kita pilih untuk menyembah dia, kerana itulah tujuan kita dijadikan, maka untuk mendapati jalan-jalan untuk menyembah dia, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu kami. Apa yang berlaku kemudian, serah pada Allah Ta'ala. Sehinggalah Allah Ta'ala tampakkanlah hati kita suatu keyakinan yang kita tak perlu tanya lagi. Sebab sampai pada Abu Bakar tak mampu kita sampai, tapi dia kata kalau Muhammad bawa lebih daripada Isra' Mi'raj, aku percaya. Kita kata apa ni dah. Tapi itulah dia keimanan yang telah Allah hidupkan dalam hati beliau radhiyallahu an, dan itulah yang kita harap pada diri kita. Syaratnya kita yang mencari, sebab yang memberi Allah Taala. Tak? Tapi kita yang mencari, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Dan nak menghidupkan di hati tuan-tuan. Ya tak? Contoh, Allah Tuhan yang wajib kita sembah. Pindah saja di hati. Tuan-tuan, pindah saja di hati ni, Allah Tuhan yang menentukan. Bila dia duduk di hati, apa kita buat insya-Allah selesai. Sebab kerana Allah Tuhan yang berkuasa. Untuk dapat Allah Ta'ala, ganjaran Allah Ta'ala yang memberi. Dan cara Allah Ta'ala, Allah yang Maha mengetahui. Jadi bila kita letak saja Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaannya di hati, maka selesailah keikhlasan. Kerana itu tujuannya yang kita duduk subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha. Itu semua tujuannya satu je, nak menghidupkan di hati sehingga diterjemahkan amalan. Apa guna kita tuan-tuan? Malaikat ini tuan-tuan, ya tak? Dia mentasbih, iaitu mensucikan. Mana bila malaikat mensucikan Allah, maknanya malaikat sentiasa melaksanakan perintah Allah dalam amalan. Kalau malaikat maut, dia cukup masa cabut nyawa. Rakyat atid cukup masa, dia tulis yang benar, dia tulis yang baik, dia tulis yang buruk. Mereka sentiasa mensucikan Allah pada amalan. Kita ada dua proses. Kita mensucikan pada lisan, tetapi kita mesti menghidupkannya pada hati.
Jadi kita yang mensucikan Allah pada kebenaran, selesai. Tapi yang kita wirid subhanallah, 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 itu proses kedua, nak menghidupkan Allah di hati. Jadi kalau Allah hidup di hati kita dengan maha suci dia, segala puji-pujian milik dia, Allah Ta'ala, dia Tuhan yang akbar dan bermula tiada Tuhan melainkan Allah. Bila hidup sifat-sifat ini, maka selesailah keikhlasan. Macam itu saja. Jalan dia cukup mudah. Menjaga sifat Allah Ta'ala dengan ketuhanan, maka terpeliharalah amalan kita di atas keikhlasan. Itu kena. Sebab kadang-kadang kena tanya, wajib tak kita cinta Nabi SAW? Wajib tak? Untuk apa? Kerana dengan cinta baru kita hidupkan sunnah dia. Betul tak? Saya tanya, kita ni duk sambut maulid ni, kita cinta ke kepada Nabi? Cinta ke kita? Itu kita kena jawab sendiri. Kalau tak ada, carilah. Kalau ada, syukur. Tapi kalau ada, mana apa jadi? Kalau dia cinta kepada Nabi, segala sunnah Nabi dia korban menghidupkannya. Kan? Jadi soalan kita hari ni ialah, kita betul-betul ke cinta Nabi? Maka kita pun dah, kenapa kita berselawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa benda ni kan? Allah nak cerita kepada kita, ni Muhammad ini dimuliakan oleh pencipta dia sendiri. Dimuliakan kerana apa dia? Kemuliaan dia diutuskan. Dia diutuskan untuk apa? Untuk memimpin kita. Itu kemuliaan Nabi SAW. Memimpin kita. Mana dia kena ikut cara dia. Para malaikat yang mensucikan Allah pada amalan juga ia dak memuliakan Nabi. Maka dia kata, ya ayyuhallazina amanu, hei kamu orang yang percaya, sallu alaihi. Maka muliakanlah dia. Untuk apa? Untuk kita minta pada Allah, ya Allah, letakkanlah hati kami cinta Nabi. Sebab dialah manusia yang mulia yang memimpin kami. Kerana itu kami akur dan kami menghidupkan perintahmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa? Kami juga memuliakan dia, dan kamilah yang selayaknya muliakan dia, kerana dialah yang memimpin kami kepada engkau ya Allah. Barulah Allah Ta'ala melihat kesungguhan kita, dia akan bagi kita cinta. Ini kita duk cerita tentang cinta, tapi kita tak pernah tanya di kita cinta dah? Pada Allah lebih-lebih lagi, kita cinta dah? Dan nak capai cinta itu, sekadar hidupkan dia di hati, dia akan bagi. Itu je tuan-tuan. Itu yang kata akal tadi dia perlu pada tiga. Membenarkan, memahami, dan akhirnya sentiasa mengingati. Isteri, Allah Akbar. Isteri, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Isteri, kalau nak mulia, tunduk pada Allah. Duk ulang. Apa pasal dia ni ulang? Sebab dia nak hidupkan di hati. Itu kaedah dia. Itu fitrah. Sebab Allah Ta'ala suruh kita solat ulang. Tapi pasal apa kita tak dapat? Pasal kita tak ikut jalan dia. Tu yang salah satu ialah jalan Allah. Jalan Allah tuan-tuan, gambaran solat. Wa aqimis solata li zikri. Ya tak? Fi solatihim khashi'un. Iza qadaitumus solat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bau inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu jalan dia. Kan? Jadi bermula solat tadi wajib khusyuk. Kan? Khusyuk tadi untuk penghayatan. Bila kita menghayati, mana dengan bersungguh-sungguh menghidupkan hati. Bila dah hidup di hati, maka dia tak akan mengkhianati. Bila dia tidak mengkhianati, itulah solat. Tanha anil fahsya' wal munkar, mencegah daripada fahsya' munkar, mencegah daripada pengkhianatan. Itu solat. Allah suruh kita ulang supaya kita dapat kekuatan itu. Tapi pasal kita tak melalui proses dia, bermula padanya khusyuk, maka solat tapi tak jadi-jadi. Kan? Itu yang kita kena faham tu. Kata benda-benda macam ini kena buat dengan penuh kesungguhan. Entah yang saya kata bulan lepas. Penting tak khusyuk? Penting. Boleh dapat khusyuk tak kalau tergesa-gesa? Kalau terkejar-kejar, boleh dapat khusyuk tak? Takkan dapat. Tapi itulah kerja kita. Oh, imam dah nak rukuk, kita pun berlari-berlari. Kita pun Allahu Akbar, dia dah imam pun rukuk. Kita baru nak habis, dia dah naik, kita baru rukuk. Tak dapat. Tapi kita tahu dapat ni, Tok Maninah dapat. Pasal kita nak cepat. Kan? Sebab dalam agama ni tuan-tuan, dia kaedah. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Ya tak? Tapi orang yang bertakwa wajib beriman. Nampak tak? Orang yang dia tuan-tuan yang tahu rukun-rukun dengan syarat sah sembahyang belum tentu khusyuk. Tapi orang yang khusyuk wajib dia jaga rukun dan syarat sah. Jadi itu yang penting kita kena faham.
Ya? Jadi kita kena cari jalan Allah supaya kita dapat. Jadi ulang-ulang tadi ialah suatu kaedah. Ya tak? Yang Allah jadikan sebagai satu fitrah untuk menghidupkan dia. Sebab hari ni kita duk ulang dunia, lama lupa akhirat. Lepas pada ni kita ulang akhirat lah. Akhirat supaya dunia kita jaga. Itu saja. Apa yang susah sangat? Ya tak? Yang susah jadi senang, yang senang jadi susah. Tu kita tuan-tuan. Sebab ikut nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semoga hari ni ada manfaat yang Allah bagi kepada kita untuk menghidupkan amalan, mencari keredaan dia. Benda yang utama kita nak buat hari ni apa dia Ustaz? Saya pun lupa. Apa yang pertama yang kita kena buat? Perkara yang paling mudah tapi nak kena buat. Bagi Ustaz jawab dulu. Pasal lepas ni kalau saya tak datang dia boleh ganti. Pada itu, lambat benar. Pada itu, apa benda yang utama yang mesti kita buat baru Allah jaga kita? Dia ambil 3 pun jadilah tak? Apa dia? Iaitu berpesan-pesan. Tuan-tuan, benda yang cukup mudah. Jumpa je kawan sambil minum teh, ya Allah, ya tak? Syir kiceh, takutlah pada Allah. Jadilah. Tak sambil-sambil turun, Syekh jangan lupa ya, tengah hari ke masjid. Kalau hari ni kita mula, tahun depan insya-Allah ramailah orang datang masjid, insya-Allah tak? Itu dia tuan-tuan. Sebab itu para sahabat bila orang daripada Yathrib pergi jumpa Nabi SAW, ya tak? Baru berapa belas orang. Tapi belas orang tu bila dia balik cerita tahun kemudiannya berapa puluh orang? 70 lebih. Ya tak? Jadi kita ni yang ada macam ni, kalau kita mula hari ni sembang mari ke masjid, tahun depan penuhlah, kena besar pula masjid baru kita hendak kan. Ini kita sama kita je tuan-tuan ya. Jadi tu 2 benda. Yang ketiga tadi tuan-tuan, jaga apa? Jaga soft. Solat je jaga soft. 2 je yang ada depan kita, sama ada dimuliakan, jaga, atau dipecah belahkan. Jadi pilih tuan-tuan. Jadi hari ni kita mula 3 tuan-tuan, ada ulang-ulang, insya-Allah tuan-tuan dapat pada ustaz-ustaz lain pun dia ambil lama-lama Allah peliharalah kita, ya tak? Sedikit yang diamalkan adalah lebih baik daripada banyak tapi tak diamalkan. Yang kita takut dah banyak tak diamalkan, lah ujung-ujung berkelahi.